tajuk, okey. Okey, tajuk pencukaian. Okey, boleh tengok soalan dia. Okey, dah bergerak belum? Saya takut tak bergerak. Sekejap ya. Okey, alright. Dah mula. Okey, dah boleh dengar? Boleh, cikgu. Baik. Okey, so untuk malam ni kita tengok, bahan sudah share dah. Okey, dia bergerak belum? Saya takut. Okey, dah bergerak dah. Okey, alright. So tajuk program ni saya namakan program cabut namanya. Okey, program cabut. Tapi ada juga rakan saya yang tak bersetuju tulis perkataan cabut. Dia kata, cabut ni nanti takut nanti budak-budak lari pula, dia kata. Okey, cabut. Tapi saya kata tak apalah. Tak apalah. Okey, alright. So cabut ni maksudnya adalah Cikgu Azman bantu untuk terbaik. Itu short form bagi cabut lah. Okey. Ini saya lebih khusus kepada pelajar sekolah saya, Puncak Alam 3, tapi saya buka juga kepada sekolah lama saya, Kusel, dan juga semua pelajar-pelajar lain juga yang nak join lah. Okay, tapi itulah had maksimumnya setakat 100 orang lah kan. Sebab apa? Sebab Google Meet ni dia ada had lah. Okay, nak pula Google Meet ada individu ni kan. Alright, so tujuannya mudah saja. Nak bantu sama-sama buat persediaan. Sebab awak akan menduduki SPM, saya pun akan menduduki SPM juga, paper matematik pada 14 Mac. Jadi hari ini saya nak mulakan dengan topik yang pertama atau topik percukaian. Andai kata lepas ni kalau ramai akan dapat join, saya mungkin akan buat second round lah. Second round, alright. So untuk malam ni kita tumpu dulu pada yang dah ada dalam ni. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ni akan dapat memberi manfaat lah. So tujuan kita adalah untuk kita nak belajar sungguh-sungguh. Bagi mahir, bagi cekap semua topik ni dan dapat mencapai lah sasaran kita untuk dapat A lah, khususnya matematik SPM ni. Alright. So, kelas kita free saja, tak ada masalah. Alright. Sekarang ke depan. Saya punya bahan pengajian saya adalah soalan berbentuk topikal tetapi menumpukan pada soalan-soalan yang mungkin boleh soal dalam bahagian A dan bahagian B. Jadi bahagian A ni dia soalannya soalan direct to the point dan dia mewakili 2 ke 6 markah. Bahagian B pula mewakili markah antara 7 sehingga 12. So saya akan share beberapa soalan yang mana kita akan bincang sama-sama. Di akhir nanti awak akan ambil dalam grup nanti semua bahan yang telah saya type tadi. So di akhir nanti bila habis kelas pukul 10 nanti saya akan share dalam grup balik apa kita akan bincang hari ni. So kalau awak terlepas salin pun tak ada masalah. Cuma saya minta nanti sepanjang saya bercakap nanti, kalau saya tanya soalan tu, respon. Tak ada salah. Supaya saya dapat tahu siapa yang tak faham, siapa yang dah faham. Alright. So tak dapat salin pun tidak mengapa. Boleh ambil nanti, saya share dalam grup nanti apa yang kita dah bincang pada hari ini. Alright. Soalan pertama. Terangkan maksud percukaian. Siapa boleh berkongsi dengan kawan-kawan semua, apakah maksud percukaian? Dia 3 markah. Maksudnya mesti ada 3 apakah itu yang dimaksudkan dengan percukaian? Siapa boleh share jawapan dia? Nak cerita kawan-kawan. Percukaian itu apa dia? 3 poin, 3 markah. Silakan. Siapa nak share jawapan dia? On audio tak cakap je, tak ada masalah. Ada siapa nak share jawapan? Percukaian ialah apa-apa dia? Saya. Silakan. Percukaian ialah satu proses hasil wang dikumpul daripada individu ataupun syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan. Contohnya pendidikan. Bagi tahu contoh cikgu. Terima kasih Nurin Nazira. Pelajar dari Kusel, hebat dan terbaik. Alright, siap nak bagi contoh lagi. Bagus dia. Alright, so percukaian ialah proses mengumpul apa? Mengumpul wang. Mengumpul wang. Ini yang pertama lah, proses mengumpul wang. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada individu, daripada individu dan juga individu dan juga syarikat. Syarikat. Ini yang kedua. Yang pertama tadi proses mengumpul wang. Yang kedua daripada individu dan syarikat. Seterusnya ialah oleh kerajaan. Itu yang keempat. Dan seterusnya adalah untuk kegunaan pembangunan
negara. Okey, itu maksud percukaian. Okey, proses mengumpul wang. Satu poin. Daripada individu dan syarikat. Yang kedua, oleh kerajaan. Yang ketiga, untuk kegunaan pembangunan negara. Itu maksud percukaian. Okey, ada proses mengumpul wang, individu ataupun syarikat, oleh kerajaan, cukup dah, dapat 3 poin. Okey, tambah lagi kegunaan negara, okey bagus. Nurin siap tambah lagi, contohnya dia kata, contohnya untuk pendidikan, itu lagi bagus lah. Tapi ini cukup, dia cuma terangkan apakah maksud percukaian. Okey, kalau dia minta contoh, bagilah. Okey, alright. Okey, terima kasih Nurin, bagus. Saya catat sikit, okey, jawapan daripada Nurin. Okey, Nurin daripada Kusel. Okey, Kusel lah. Okey, alright. Seterusnya, dalam topik ini, awak ada belajar sebanyak 5 jenis cukai. Okey, awak belajar satu persatu. Okey, apa nama cukainya, okey, kemudian siapa yang kutip, kemudian apa tujuan cukai tersebut, apa aktanya, apa sectionnya, okey, kemudian apa hukumannya kita tak bayar cukai tersebut. Okey, alright. So, soalan nombor 2. Cukai yang dikenakan apa dia? Okey. Edisi terlibat siapa dia? Okey, untuk cukai motor, siapa yang akan mengutip cukai motor ni? JPJ. Okey, JPJ. Okey, cukup tulis JPJ pun tak apa, tak ada masalah. Okey, nak tulis penuh Jabatan Pengangkutan Jalan pun okey, tak ada masalah. Okey, Pengangkutan Jalan pun okey. Okey, okey, dia Pengangkat singamu bersih. apakah cukai yang dikutip oleh pihak pengusaha tempatan? Cukai pintu. Cukai pintu. Okey, terbaik. Cukai pintu. Okey, cukai pintu. Okey, ni bagus ni, nampak dah semua okey, cantik dah ni. Okey, cukai jualan perkhidmatan pula dikutip oleh siapa? JKDM. LHDN. Betul. Buah-buahan ke yang JKDM. buang Malaysia balik ni. Buang kat Malaysia. Kastam. Siapa? Kastam. Okey, Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kastam Diraja Malaysia. Dulu panggil Jabatan Kastam dan Asas Negara. Okay, sekarang dipanggil Kastam Diraja Malaysia. Okay, KDRM. Okay, Kastam Diraja Malaysia. Sekarang dipanggil KDRM. Kastam Diraja Malaysia. Dulu panggil Lembaga Kastam dan Asas Negara. Okay, ini KDRM sekarang panggil. KDRM. Okay, tulis pendek pun dah madai lah. Okay, tak salah. Ini pun PBT pun dah madai dah. Okey, cukai tanah dikutip oleh Itu anak putih. Pejabat tanah dan Itu galian. anak putih. Pejabat tanah tanah dan galian. Okey, terbaiklah. dan galian. Okey, alright. Alright, okay. Soalan untuk ini boleh masuk lah. Okey, betul satu markah. Salah kosong terus lah. Okey, alright, lagu sikit. Okey, kita tengok beberapa situasi. Okey, situasi. Jadual menunjukkan beberapa situasi yang berlaku sepanjang Januari 2020 sehingga 2021. Kita beberapa jawapan yang paling tepat sekali. Okey. Isi rahim. Isi rahim telah melahirkan anak pada Januari 2021. Dan masukkan maklumat berkenaan anaknya dalam borang nyata sukan pada 30 April 2021. Okey. Apakah kesalahan telah dilakukan oleh rahim? Okey, siapa boleh ceritakan? Okey, siapa boleh ceritakan apakah kesalahan telah dilakukan oleh rahim ni? Isi dia lahirkan anak Januari 1, dia masukkan borang tersebut, nama anak tersebut dalam borang cukai nyata pendataan bulan April tu. Okey, so apa kesalahan yang dibuat oleh rahim? Lewat. Mana? Menipu. Okey, siapa boleh cerita apakah kesalahan telah dilakukan oleh rahim? Borang yang dinyatakan tu. Okey, apa kesalahan dia? Tak tahu. Okey. Kita semua tahu bahawa cukai pendapatan sebelum diisi pada tahun semasa. Maksudnya tahun 2021 ni cukai yang diisi lah semua maklumat berkaitan tahun 2020. Sekarang ni rahim ini anaknya lahir Januari 2021. Tapi dia masukkan dia dalam penjelasan cukai. Jadi kesalahannya adalah tidak melaporkan. Tidak melaporkan
tidak melaporkan tanggungan sebenar. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab dia melaporkan lebih orang. Anak lahir bulan Januari tapi dia lapor dalam cukai 2020. Tak boleh lah. Okay. Cukai dilaporkan untuk tahun sebelum dalam tahun masa. 2021 ni untuk melaporkan semua cukai-cukai perniagaan kita sepanjang tahun 2020. So anak yang lahir Januari dan ke atas tidak boleh dilapor dululah. Ini lapor untuk tahun depan punya. Jadi kesalahan dia ialah dia lapor juga, dia melaporkan tanggungan yang tidak benar lah. Dia tidak benar. Okey, itu kesalahan dia. Tidak melaporkan tanggungan yang tidak melaporkan tanggungan yang benar. Sebab apa? Sebab dia melaporkan anak yang lahir tahun 2021. Cukai ini untuk cukai tahun 2020. Okey, itu kena pandai. Okey, Puan Mary pula, kes yang kedua, langsung tidak membuka semua surat yang dihantar oleh Majlis Kebenaran Shah Alam berkenaan dengan tuntutan itu yang pada sepanjang 2020 yang menyebabkan kedainya disita. Okey, apakah kesalahan dia? Gambar cukai. Apa kesalahan Puan Mary buat? Pengelakan cukai. Pengelakan cukai untuk pertama tu dia baru dapat borang E. Okey, tak tepat lagi. Gagal menjelaskan tunggakan. Okey, gagal menjelaskan tunggakan. Okey, kesalahan pertama dia ialah tidak membayar cukai. Cukai pintu. Itu kesalahan pertama dia. Okey, ini akan dapat borang dia. Tapi yang ini ni dia langsung tak buka surat langsung. Dia dah langgar kesalahan yang kedua. Itu kesalahannya tidak menghiraukan notis tuntutan lah. Okey, menghiraukan notis tuntutan. Notis tuntutan. Notis tuntutan. Okey, iaitu borang F, borang E lah. Okey, borang E. Jadi dia diberikan borang F. Okey, jadi ini kena pandai lah. Tak bayar cukai itu betul, tetapi yang dia minta yang paling tepat. Okey, kalau dia tak bayar cukai pintu, dia hanya akan diberi notis amaran lah, iaitu borang E, iaitu suruh bayar cukai juga dah tempoh 2 minggu. Okey, tapi dah sampai tahap kena sita ni, ini bermaksud dia sudah dapat borang F. Okey, borang F iaitu borang notis tidak menghiraukan tuntutan cukai dan boleh disita lah kedai dia. Ini tahap itu. Okey, alright. Okey, ini kena faham. Tapi yang paling bagus yang ni lah. Ini paling bagus. Okey, iaitu dia tidak menghiraukan notis tuntutan. Okey, apa nama borang? Saya ingat borang F ke borang E ke? Saya borang E lah. Okey. Andrew ditahan di satu sekatan jalan raya dan dikenakan kompaun 300 setelah membuat rayuan kepada penguasa yang melakukan sekatan pada Ogos 2020. Okey, apakah kesalahan yang Andrew lakukan? Okey, apa kesalahan yang Andrew buat? Sampaikan dia kena kompaun. Undang-undang. Undang-undang apakah itu? Jalan raya. Okey, apakah Jalan raya. bahagian yang mana tu? Bahagian yang mana? Nyawa belajar dalam Dan siapa dia? Dia memang langgar undang-undang raya, tapi part yang mana? Nyawa belajar dalam percukaian, part mana yang kena denda ni? Cukai jalan. Okay. Iaitu motosikalnya, itulah dia punya tu tidak mempunyai cukai jalan lah. Tidak mempunyai cukai jalan. Okey? Tidak mempunyai cukai jalan. JPJ. JPJ lah, JPJ. Okey? Alright, so kesalahan dia adalah tidak mempunyai kenderaan, tidak mempunyai cukai jalan. Okey, itu kesalahan dia lah. Okey? Dia tak boleh nak kata dia tak ada helmet ke, tak kena pinggang ke, sebab apa dia tak cerita. Okey, dia cuma beritahu begini saja. Ditahan dekat roadblock, kena compound. So kita anggap kesalahan dia sebab kita anggap kesalahan tidak ada cukai jalan. Sebab kita belajar topik percukaian. Okey, dia mungkin kena denda sebab tak pakai helmet ke, tak pakai pinggang ke, itu mungkin lah. Tetapi ini kita belajar topik percukaian, jadi yang paling tepat kali berkaitan dengan cukai lah. Okey, tidak ada cukai jalan. Maksimum kena denda sebanyak RM2,000. Atau apa cukai jalan ni? Atau 333. So untuk percukaian ni, awak kena faham kelima-lima cukai tu. Cukai pendapatan, aktanya apa? Okey, siapa yang kutip? Okey, kemudian apa sectionnya? Kalau tak bayar cukai tu, apa hukuman dia? Okey, kemudian cukai pintu, okey, apa aktanya? Okey, siapa yang kutip, apa sebabnya, kena tak kena semua tu. Okey, semua tu kena tahu.
Okay, itu mungkin masuk dalam kertas 1, mungkin masuk dalam kertas 2 juga. Alright? Okay. Okay, kita tengok pula yang ni pula. Pembelian majalah, buku, peralatan sukan dan kesihatan, pembelian peralatan ICT dan pakej internet termasuk dalam senarai yang diberikan pelaksanaan cukai dalam kategori apa? Okay, buku atau sukan ni masuk dalam kategori apa ni? Pelaksanaan cukai. Awak ada belajar pelaksanaan cukai ni. Okay? Awak ada belajar pelaksanaan cukai individu, isteri, anak-anak, pendidikan, okay, gaya hidup, apa lagi? Insurans, hayat, pendidikan semua. Okay, untuk pembelian alatan majalah semua ni, kategori mana? Individu. Pendidikan. Tak ada salah. Gaya hidup. Okay, gaya hidup. Okay, gaya hidup. Okay, gaya hidup. Okay, gaya hidup ni meliputi apa benda? Okay, meliputi pembelian majalah, buku-buku, alatan sukan, kesihatan, pembelian ICT dan pakej internet. Itu semua tu termasuk dalam isi perut pelepasan kategori gaya hidup. Yang tu awak kena ingat. Okay, sebab apa? Sebab dalam exam tu dia tak bagi tahulah. Benda-benda semua dalam kategori gaya hidup, dia tak bagi tahu. Awak kena tahu kategori gaya hidup tu apa isi perut dia. Okay, itu awak kena tahu. Alright, manakala rebate sebanyak berapa ringgit pula diberikan kepada mana-mana individu yang mempunyai peningkatan cukai kurang dari berapa. Ini pun sama juga, benda-benda yang awak kena hafal. Okay. RM25,000. Rebate berapa ringgit yang diberikan kepada individu ini? 400. 400. Untuk siapa? Untuk siapa? Kurang dari RM25,000. Kurang dari 5,500. kurang dari 500, tidak betul. 5,000 tak betul. 35,000. 35.000. 35,000. Okey, yang ini, RM25,000. ya, okey, thank you. Ini juga kamu kena hafal. 5,000. Tidak diberi dalam senarai exam. Okey, tentang isi perut gaya hidup ni awak kena hafal. Tentang rebate 400 pun awak kena hafal. Tidak dinyatakan dalam exam awak kena dapat benda tu. So kena berhati-hati. Yang ini ni awak kena hafal. Okey. Pandai, sekarang ni bagus semua. Okey, semua bagi respon. Bagus. Okey, alright. Okey. Lengkapkan rajah yang berikut. Okey. BE dan B. Apakah benda ini? Apa benda BE dan B ni? Siapa tahu? Apa dia BE dan B ni? Semua yang tahu apa dia BE dan B ni? Borang. Borang apa? Borang apakah dia? Salihah? Perkataan. Sekejap Okey, buka buku. Okey. Borang E. Borang B, borang E tu apa dia? Borang tu borang yang Borang taksiran. borang taksiran. Jadi satu nama pendek itu borang cukai nyata pendapatan, BNCP. Okey, BNCP, borang nyata cukai pendapatan, itulah BNCP. Okey, borang nyata cukai pendapatan, itulah borang BE. Okey, BE ni untuk siapa? Okey, awak baca buku. BE ni adalah untuk semua pembayar cukai yang individu, yang tidak ada sumber pendapatan lain. Maksudnya dia ni pekerja lah. Pekerja akan guna borang BE. Majikan pula ataupun kita yang ada perniagaan lain ni, kita akan guna borang B. Contoh saya sebagai cikgu, saya akan isi borang BE sahaja sebab saya hanya pekerja sahaja. Tapi kalau saya ni pula ada kedai makan, contohnya ada kedai makan, saya akan isi borang B. Itu borang untuk orang yang ada perniagaan. Okey? Alright, itu kena tahu. Okey, yang kedua, tempoh simpanan resit dan dokumen berapa lama? Berapa lama kan tempoh 7 tahun. terbaik? 7 tahun. So nanti bila awak bekerja nanti, awak kena bayar cukai nanti, pastikan awak simpan semua resit-resit yang awak nak claim cukai tu. Okey? Selama 7 tahun. Okey, boleh tak kita nak buang? Boleh, tak ada salah. Tapi in case kalaulah satu hari, okay, tiba-tiba lah, in case kan lembaga hasil secara rawak dia pilih, okey, aku nak kita akan check tengok Cikgu Azman contoh kita tu. So dia pun hantar surat Cikgu Azman. Okey, dia buat itu, dia buat lapor, dia buat surat lah.
okey, sila hadir ke lembaga hasil berdekatan untuk bersama dengan resip-resip pembayaran cukai sepanjang 20 contohnya begitu. So saya pun pergi sana. Dengan tak bawa resip tersebut, okey, ataupun sebab yang photostat saja pergi ke sana, borang-borang itu tidak diterima. Lembaga hasil hanya terima borang-borang yang original sahaja. So penting sebenarnya. Kalau kita benda tu ada tapi kita photostat je, tetap dianggap kita melaporkan benda yang palsu, yang tak betul. Sebab lembaga hasil menyatakan hanya borang original saja. So kalau kita pergi sana bawa borang photostat ke atau bawa bahan ni saya beli laptop ni bukti kan, tak diterima. So kita boleh dianggap sebagai menipulah dari isi borang tersebut. Jadi berhati-hati ya. So bila lapor tu pastikan simpanlah borang tu elok-elok. Okey, cukai untuk bangunan bercukai dipanggil cukai apa? Lembaga hasil dalam negeri. Tak. Bangunan tinggi, kita duduk rumah tinggi, kondominium, apartmen, okey, kita kena dikenakan cukai. Okey, cukai apakah namanya itu? Pintu. Cukai pintu. Pintu. Cukai pintu. Okey, cukai pintu namanya. Okey, cukai pintu ataupun cukai strata kita panggil. Okey, alright. Terbaik sekali, bagus 5 soalan. Okey. Seterusnya kita tengok lagi. Lengkapkan setiap berikut dengan tepat. Okey. Padang Besar, Pulau Pangkur, KLIA dan Labuan adalah antara contoh kawasan apa? Pelancongan. Memang pelancongan, betul. Ini topik percukaian ni. Apa maksud dia? Bebas cukai. Oh, bebas cukai. Bebas cukai. Okay, alright. Kawasan bebas cukai. Okey, memanglah kawasan pelancongan itu, tapi dia adalah kawasan bebas cukai. Okey, terima kasih kepada yang bagi kita tahu tentang kita pelancongan tadi. Bagus dia. Okey, alright. Seseorang individu wajib membayar cukai pendapatan tahunan apabila pendapatan tahunannya melebihi berapa? Selepas ditolak dengan potongan KSP. RM35,000. 5,000 untuk orang yang dapat rebate 400. Dia kurang lagi. 5,000. 5,000. 20,000. 5,000. 20. 34,000. Okey, 34,000. Okey, alright. Ni kena ingat. Bila kita dah kerja dah, okey, contoh katakan baik, contoh Baina, okey, contoh Baina. Okey, contoh katakan Baina, okey, dia habis belajar, dia dah kerja, katakan gaji dia ialah 3,000 setahun, 3,000 sebulan. So dia pun darabkan 3,000 sebulan, okey, darab dengan 12 bulan dapat 36,000. Kemudian setiap bulan Baina potong kilo SP sebanyak 200 saja. Okey, so kita tolakkan dengan 200 kali dengan 12. So Baina akan dapat hasil pendapatannya yang tinggal lagi, cuma tinggal 33,600. So Baina masih belum kena bayar cukai lagi. Okey, selepas SP masih lebih 34,000 baru kena bayar cukai. Itu cara kiraan kasar lah. Okey, alright. Okey, apa yang dimaksud dengan P ini? 20,000 pertama, 35,000 pertama, 50,000 pertama. Okey, apa maksud pertama tu? Siapa boleh beritahu? Apa maksud P tu? Apakah yang dimaksudkan dengan 20,000 pertama, 35,000 pertama, 70,000 pertama dalam jadwal cukai tu? Okey, apa maksud yang tu P tu? Saya tengok dekat chat jap, ada tak? Bebas cukai, tutup MC, tutup mic boleh, pejabatan kalian. Okey. Okey. Yang ada pertama itu, ianya merujuk kepada, namanya adalah cukai dasar. Cukai dasar. Cukai dasar. 20,000 pertama, 35,000 pertama, 50,000 pertama, 75,000 pertama, 100,000 pertama. Yang ada pertama-pertama tu, itu adalah cukai dasar. Yang ada pertama berikut tu pula adalah cukai progresif namanya. Maksudnya semakin tinggi pendapatan kita, maka semakin tinggi cukai dikenakan. Okey, alright. Setakat tu bagus. Semua orang bagus. Okey, alright. Tengok pula. Ni senang je. Tanda raib pada setiap yang berikut dengan tepat. Membawa ibu ke hospital untuk menjalani rawatan kesihatan yang terganggu ke uzur. Dia dapat apa? Pelepasan, pengecualian ataupun Pelepasan. alright. Okey. Pelepasan. Okey, pelepasan.
Membayar zakat fitrah, Pengecualian. Ribat. Pengecualian. rebate. Pengecualian. Pengecualian. Bayar zakat kategori rebate. Silap. Okey. Ribet. Okey. Pembelian insurans. Pengecualian. Pelepasan. Pelepasan. Okey. Pengecualian. Pelepasan. Okey. Apa isi perut pengecualian? Perbelanjaan peribadi. Derma. Menderma. Okey, alright. So ingat pengecualian ini hanya meliputi sebarang bentuk derma, hadiah ataupun sumbangan, sponsor. Itu saja isi perut pengecualian. Okey. Sini kat sini membeli raket ni pengecualian pelepasan, memberi sumbangan ni pengecualian. Pelepasan cukai. Okey. Pengecualian cukai. Akan hadiah, derma dan sumbangan. Dilibatkan zakat fitrah dan juga pendapatan kurang 35,000. Yang lain tu semua dalam bahagian pelepasan cukai. Okey, simple. Okey, sambung. Okay, sekarang kita nak masuk bahagian pengiraan sikit. Zaidatul bekerja sebagai seorang kerani di sebuah kilang dengan pendapatan dan pendapatan tahunannya adalah seperti berikut. Okey, gaji kasar, gaji pokok dia, allowance dia, kerja lebih masa dia RM2,850 sebulan. Okey, allowance macam allowance dia, allowance makan, allowance harian, allowance pengangkutan, allowance lain-lain RM750. Okey, dia ada faedah simpanan amanah ASB RM360 setahun. Komisen jualan produk kesihatan dia ada RM400. Okey, sumbangan tetap ada rumah kebajikan RM450 sebulan, potongan zakat RM1 sebulan. Okey, soalan tanya, hitung pendapatan boleh kena cukai Zaidatul. Ini soalan minta. Okey, hitung. Bila sebut hitung ni mesti kena ada jalan kerja. Okey, nak hitung apa? Pendapatan boleh kena cukai. Okey, cluenya ialah boleh kena cukai. Okey, kat sini. Alright. Maaf kenapa suara kita tak jelas. Okey, kejap saya nak tukar pakai laptop dah, sekejap. Okey, kejap ya. Okey, sekejap. Okey, alright, boleh dengar suara saya? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Dengar. Okey, alright. Tadi saya guna handset. Ya, saya kena slowkan sikit. Okey, alright. So sekarang ni kita tengok, saya sambung balik. Sekejap saya nak buka saya punya apa kata calculator. Okey, jap. Okey, jap ya. Saya nak buka calculator jap. Share screen. Okay, kita dah cukup 100 orang, kita tak dapat nak terima orang lain lah, tak apalah. Okay, alright, kita tengok sekarang ni. Okay, sekarang kita masuk part pengiraan ya. Okay, alright, kita tengok. Okay, dia kata Zaidatul seorang kerani, pendapatan maknanya berikut. Okay, dia kata gaji kasar. Okey, gaji kasar ni termasuk dia kata termasuk gaji pokok, allowance, kerja lebih masa, okey. Banyak ni lah. Okey, allowance ni ada, faedah simpanan, komisen semuanya ada. Okey, sekarang soalan kata hitung pendapatan boleh kena cukai. Yang dikena yang dia dapat lah. Okey. So siapa boleh kongsi dengan kawan-kawan lain bagaimana untuk mengira pendapatan boleh kena cukai? Yang mana kita nak ambil? Yang mana kita tak payah ambil? Okey, siapa boleh share? Gaji kasar masuk tak? Okey, gaji kasar masuk tak? Masuk. Okey, gaji kasar masuk, kita ambil. Okey, saya tanda dulu. Allowance
Tak masuk. Tidak. Ya. Tidak, tiada. Okay, alright. Okay. Faedah ASB? Masuk. Tak masuk. Okay. Masuk. 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 Komisen jualan produk kesihatan? Tidak. Kenapa tidak? Masuk. Okay. Sumbangan tetap kepada rumah kebajikan? Tak masuk. Masuk. Yang ini tidak masuk. Tidak. Zakat pun tidak masuk. Tidak masuk. Okey. Tak masuk. Clue mudah saja. Bila nampak perkataan boleh kena cukai, ini merujuk kepada semua pendapatan dia kecuali allowance. Okey. Jadi dekat sini sumbangan tetap tak masuk. Sebab ini adalah pengecualian. Ini adalah part pengecualian. Okey. Jadi dia tak masuk. Okey, jangan masuk awal. Okey. Untuk kira boleh kena cukai ni, ia hanya ambil semua pendapatan tetapi tidak termasuk allowance. Okey, jadi masuklah. Zakat ni pula masuk bahagian rebate. So ini masuk part yang kedua. Okey. Alright. Zakat dan pengecualian ni hanya akan masuk part pendapatan bercukai. Kalau boleh kena cukai ni setakat mana jumlah pendapatan tolak dengan allowance saja. Okey, ni kena jangan silap lah. Ada pelajar yang silap faham. Okey, boleh kena cukai. Ini nota. Boleh kena cukai. Ia hanya merujuk kepada semua pendapatan. Okey. Pendapatan kecuali allowance. Itu boleh kena cukai. Kalau bercukai pula, ianya merupakan pendapatan boleh kena cukai. Ini kena silap ya. Pendapatan boleh kena cukai. Tolak dengan pengecualian dan pelepasan. Pengecualian dan pelepasan. Okey. Untuk soalan ini, kita hanya fikir yang ini saja. Jadi, semua jenis allowance tak masuk. Jadi, jawapan dia ialah, kita ambil semua ni lah. Okay, kita ambil semua yang ini. Okey, gaji kasar dia 28250. Okey, 2850. Okey, kita tolak dengan allowance 750. Okey. Yang ini kita akan darabkan dengan 12. Sebab apa darab 12? Kerana cukai dikira untuk tempoh setahun. Okey. Tambah lagi. Dengan dia dapat faedah simpanan ASB. Tambahkan. Kena cukai tau. Faedah simpanan. Okey. Komisen produk jualan kesihatan pun kena cukai juga. 400 darab 12. Setahun juga. Okey. Lepas tu lagi apa lagi? Komisen yang dah habis dah itu. Okey. So dapat ini. Okay, lepas tu kita kira lah. Okay, yang ini semua ni, ada semua ni, dapatlah 2 markah. Okay, dapat 2 markah ini. Iaitu, nampaklah 2850, tolak 750, tambah 360, kemudian tambah dengan 400 kali 12. Ini dapat 2 markah. Okay, kalau ada nampak lagi, sumbangan tetap ni, zakat ni, tu tak termasuk. Itu masuk part lain. Okay, ini sekadar boleh kena cukai sahaja. Boleh kena cukai saja. Boleh kena cukai. Okay, so tolakkan saja. Direct jawapan. So kita gunakan kereta kita. Okay, kita gunakan kereta. Okay, kita ikut ya. 2850. Okay, tolak 750. Okay, tutup kurungan. Oops. Okay, 750. Okay, tutup. Darab 12. Kemudian tambah dengan ASB 360. Tambah dengan 400 kali dengan 12. Okey, dapat jumlah.
RM RM30,360. Itu adalah pendapatan boleh kena cukai dia. Okey, RM lupa dah. 30360. 30360. Okey, itu. Inilah dia pendapatan boleh kena cukai dia. Okey. Kalau awak ada rumah sewa, awak sewakan, dapat hasil sewaan, kena cukai. Awak ada buat buku, ada buat album lagu, dapat royalty, kena cukai. Okey, cuma allowance saja yang tidak dikenakan cukai. Okey, so ini jawapan dia. Okey. Dapat di sini lagi satu markah lagi. Alright. Kita masuk berikut lagi. Okey, berikut adalah berkaitan dengan pendapatan daripada Encik Anthony. Okey. Dia ada pendapatan boleh kena cukai. Okey, dia ada pula pelepasan dan pengecualian yang diperolehi sebanyak ini. Okey. Dia juga ada potongan cukai berjadual, PCB. Ini namanya PCB lah. Okey, jadi hati-hati kat sini ya. Okey, PCB saya letak warna kuning. Okey, alright. Okey, berdasarkan jadual di bawah, berikan ulasan anda berkenaan dengan cukai Encik Anthony bagi tahun tersebut. Okey. Dia minta kita bagi ulasan berkenaan dengan cukai dia. So, kita nak buat. Kita kenalah kira berapakah cukai yang dikenakan. Okey. First kali, kena cari berapakah pendapatan bercukai. Untuk cari pendapatan bercukai, kat sini. Pendapatan bercukai, ianya merujuk kepada pendapatan boleh kena cukai 77850 tolak dengan pengecualian dan pelaksanaan. Di sini sekalikan. Tolak je. Dapatlah pendapatan bercukai dia. Cikgu. Ya, saya. Ya, dapat tanya. Allowance tadi bukan tambah ke? Allowance kita kena buang sebab allowance tak kena cukai. Oh, allowance tu tak termasuk pendapatan boleh cukai tu. Tak tambah. Tak tambah. Allowance kita kena buang sebab dia kena buang. Okey, terima kasih cikgu. Yang asal yang asal ni kaji kasar ni dia beritahu termasuk allowance. That's why kita kena buang. Kalau dia cakap tak termasuk allowance tu, maksudnya tambahlah. Kalau dia kata tak, kalau dia tak tulis kat sini, terus direct ambil ni, tak perlu buat apa-apa. Dan tak perlu tolak yang 75 okey, faham. Okey, alright. Okey, sambung. Thank you. Alright. Okey, kemudian ini adalah akan dapat pendapatan bercukai dia. Okey, kita tolak kat situ. 77850. Okey, 850. Okey, tolak dengan 25780. Okey, ini adalah pendapatan bercukai dia. 52070. Okay, RM tak tulis tak apa, tak ada salah. Okey, dah dapat bentuk begini, baru boleh kita rujuk jadual pink ni. Jadual pink ini tidak perlu hafal. Akan diberi dalam exam nanti, cuma awak akan tahu cara nak guna ya. Okay. Apa maksud banjaran pendapatan bercukai, apa maksud pertama ke berikutnya ni, kata kan tahu. Okey. Sebelum nak guna pink ini, pastikan awak dapat dulu pendapatan bercukai. Dah dapat yang ini, baru boleh guna jadual pink itu. Okey, 5200 berada dalam kumpulan mana? Okey, dia berada dalam kumpulan yang ini. Oh, tersalah ambil kotak. Okey, dia dalam kumpulan ni. Yang ni ya.
Okey. So kita tengok situ. Okey. Untuk 50,000 yang pertama, automatik dia dah kena cukai sebanyak RM1,800. Ni. Ini namanya cukai dasar. Okay. So, RM 50,000 pertama. Okay, automatik dah kena cukai sebanyak RM 1,800. Okay. Ini namanya adalah cukai dasar. Okay. Kemudian, yang dia kena cukai sebanyak RM52,070. So, Darab dengan 14%. Okey, bagus. Okey. So baki lagi RM2070 ni darabkan dengan 14%. Okey, darab dengan 14%. Okey, dapat tambahan lagi sebanyak RM. Okey, kalkulator sajalah. 2070 darab dengan 14%. Okey, jadi RM289.80. 289.80. Okey, itu cara nak kira cukai. So, Tambah tu. Tambahkan kemudiannya. Okey, saya nak rapatkan sikit. Okay, so tambahkan dapatlah jumlah cukai dikenakan. RM. Okey, tambah dengan 1800. Okey, jadi 2089.80. 2089.80. Okey. Ini baru cukai dikenakan. Belum kena bayar lagi. Okey. Lepas ini kena tolak pula dengan rebate. Zakat ataupun ribat. Okey. Dalam ini tidak dinyatakan dia ada bayar apa zakat. Okay, sebab Encik Anthony pun dia non Muslim, tak ada zakat. Okay. Dan pendapatannya pun lebih 30,000. Tak ada dah. So tak ada tolak apa-apa. Okay. Cuma dekat sini soalan minta kita beri ulasan terhadap cukai dia. Di sini ada yang kuning ni. Potongan cukai berjadual. Maksudnya setiap bulan dia potong gaji dia untuk bayar cukai 1650. Okey, tolak PCB. Iaitu RM 165 darab dengan 12. Sebab setiap bulan bayar. Darab 12, dia akan dapat RM 165 darab dengan 12 akan dapat 1980. Okay. Jadi masih ada baki lagi. Baki cukai kena bayar. RM. Kira je lah. Tolak je. Okay. 2089.8 tolak 1980. Jadi lagi 109.80. Jadi kita kena buat ulasan sikit ni. Okay. Jadi kita buat ulasan sikit iaitu Encik Anthony perlu membayar RM109.80 lagi cukai pendapatan. Okay, sebab apa? Sebab yang dia potong setiap bulan tu tak dapat nak cover jumlah cukai dia kena. Okay, alright. Okay, ada tanya apa-apa? Abang tanya lah. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Cikgu. Ya, saya. Sorry mencelah. Saya nak tanya, contoh macam kalau dalam kita punya realiti kehidupan kita, contoh macam tadi kan ada komisen jualan tu kan. Okay. And contoh kalau macam dalam komisen jualan tu, orang tu jenis mungkin yang baru nak berniaga, contoh dia buka kedai burger tepi jalan dalam 6-7 bulan, tak sampai lagi setahun. Adakah dia dikira kena bayar cukai? Okey. Macam saya cakap tadi, bila kita dah mula kerja ke ataupun dah lama kerja pun tak kisah, okey. Kita tengok. Contoh katakan tadi awak kata tadi baru bekerja jual burger apa semua tu, okey. Katakan bulan-bulan awak dapat lebih kurang 5,000 contohnya sebulan.
Kalau cukup tempoh daripada awak berniaga baru 7 bulan. Okey, katakan awak buka kedai bulan 3 sampai bulan 10. Okey, so kita tengok. Januari sampai Disember, awak baru bekerja 7 bulan. Sudah tak 7 bulan? Baru dapat RM35,000. Okey, dan awak mesti ada potongan untuk KWSP. Contoh katakan, tolak KWSP, katakan setiap bulan awak bayar RM100. Okey, kali dengan 12 bulan, tolak RM1,200. Jadi, duit awak, okey, saya tunjukkan saya, awak tak tambah kan. Okey, contoh katakan, setiap bulan, berniaga burger, untung dapat RM5,000. Awak berniaga baru 7 bulan. Banyak ni. Katakanlah, awak ada bayar cukai, bayar KWSP, okay, simpanan KWSP sebanyak RM150 sebulan. Darab dengan 7 bulan, okay, so 33,950. Tadi saya cakap, mana-mana individu berpendapatan lebih 34,000 baru kena cukai. Sekarang ni dia tak lebih. Jadi tak perlu bayar cukai. Ini baru kita buat kiraan kasar. Okay. Belum lagi tolak dengan apa? Individu, okay, isteri, anak-anak lagi. So tak cakap. Biasanya orang yang baru bekerja dalam 4-5 tahun, biasanya tak perlu bayar cukai lagi. Okay, macam saya pun, dulu saya mula bekerja 2003, 2008 baru saya mula bayar cukai. Itu baru kena layak. Okay, sebab apa? Banyak kita tolak dulu. Okay, baru kita dapat kira. Tapi paling bagus, bila kita dah mula berniaga, buka dulu fail cukai. Kena bayar ataupun tak, itu nombor 2. Kita buka dulu borang cukai. Okay ya? Boleh ya? Terima kasih, Cikgu. Okay, sama. Okay, di sini ulasan kita ialah Encik Anthony perlu membayar tambahan RM109.80 cukai pendapatan. Ya. Okay, buatlah ayat macam mana pun tak apa. Jadi awak ulas benda tu. Jangan setakat berhenti kat sini je. Okay, akan beritahu. Sebab soalan kata, berikan ulasan anda. So, ini ulasan kita. Encik Anthony perlu membayar tambahan 109.80. Okay. Okay, kita pergi soalan yang lebih banyak lagi. Okey, Puan Syamira membawa ahli keluarganya bercuti ke Langkawi selama 4 hari 3 malam dengan menginap di sebuah hotel berhampiran pantai. Hotel tersebut mengenakan kadar penginapan hotel RM285 semalam dengan caj perkhidmatan 6%. Hitung jumlah kos yang perlu dibayar oleh Puan Syamira. Buka mic cikgu tak nampak. Buka mic cikgu tak nampak tu. Sekejap ya. Tutup mic ke? Asal buka mic kan? Okay, ada kan? Okay, alright. Bukan. Apa dia? Bukan cikgu sebab tadi ada orang tanya soalan. So dia suruh buka mic nak tanya soalan. Jangan okay. Cikgu, saya ada soalan. Okay, silakan. Okey, kalau potongan cukai bulanan terus tolak dengan pendapatan bercukai yang depan tu bolehkah? Pendapatan bulanan tolak dengan? Jap, saya ulang soalan. Okey. Kalau potongan cukai bulanan tu terus tolak dengan pendapatan bercukai kad awal tu bolehkah? Tak boleh. Sebab mesti akhir sekali kah? Dia last sekali. Oh, okey. Terima kasih cikgu. Okay, sebab bukan semua orang ada potong cukai bulan-bulan. Dia ada had lah. Maksudnya ini hanya kerani tahu. Okey, contoh saya cikgu. Okey, untuk tempoh 10 tahun pertama saya tak potong cukai. Sebab dia ada had dia. Selepas selepas 34,000 tu lah, baru kita automatik kena potong cukai setiap bulan. Kalau selagi tak cukup, tak boleh potong. Okay, alright. Okay, kita pergi yang berikutnya. Bagus. Terima kasih yang bertanya. Banyak bertanya, bagus. Okay.
Puan Syamira ini dia bercuti dekat Langkawi 4 hari 3 malam bersama family dia. Yang mana dia kos hotel dia ialah 285 setiap satu semalam. Okay. So berapakah kos yang dia perlu bayar untuk hotel tersebut? Okay, first kali kena tahu ialah apa yang kena tahu first kali? Okay, first kena tahu ialah berapakah harga hotel tersebut? Harga hotel. Okay. Harga bilik tu ialah RM245. Kita keluarkan maklumat. Ini dalam exam tak tunjuk dah. Saya tunjuk sebagai nota je lah. Okey. Kemudian berapa malam dia duduk? Kita mesti kira sebab hotel, dia kata penginapan hotel lah 285 semalam. Kita kira yang malam. So 4 hari 3 malam, kita akan kira 3 malam sahaja. Bukan 4 hari ya. Itu kena silap, kena hati-hati. Okey. Alright. Jadi jumlah kos yang tanggung, jumlah kos hotel dia ialah mula-mula sekali hotel lah 285 satu malam darab dengan 3 malam. Okey. Ini kita kira satu-satu. Okey, dapat kat sini untuk hotel 285 darab dengan 3 dapat 855. Itu baru kos bayaran bilik hotel. Ini jumlah bilik hotel lah, kos bilik hotel lah. Bayaran bilik hotel. Bayaran. Ini baru bayaran bilik. Keseluruhannya. Fatin kat. Tengok ada save video ni kat mana-mana tak? Saya ada buat recording tadi ya. Nanti saya share nanti. Fatin Syahira kata 906. Kita check tengok. So jumlah bayaran. RM855 untuk harga hotel. Tambah dengan RM855 lagi darab dengan 6%. Kas perkhidmatan. Cukai jualan perkhidmatan. SST. Darab dengan. Tulis 6% pun dah memadai lah. 6%. Tak payah tulis 6% apa. Tak payah tulis 6% pun tak apa, tak salah. So dapat jawapan dia. Kata ya. 855 tambah dengan 855 kali dengan 6%. 0.06. 906 30%. Tahniah untuk Fatin Syahirah binti Cik Bahari. Pandai. RM 906 30%. Yang ini 3 markah. Yang ini automatik kena tunjuk lah. Memang kena tunjuk ni. Ni kena tunjuk. Wajib tunjuk. Untuk tunjukkan harga hotel tu. Yang kedua kena tunjuk ialah yang ada nampak pengiraan SST. Dan yang ketiga automatik lah jawapan dia. Cikgu. Oh cikgu. Saya. Cikgu nak tanya, kenapa yang RM855 tu 2 kali? Yang ini untuk mengira cas perkhidmatan 6%. Yang ini harga hotel. Yang ini untuk kiranya 6% tu. Boleh yang bertanya? Thank you cikgu. Alright. Sambung berikutnya. Ini adalah cukai SST. Ini adalah cukai jualan perkhidmatan. Kita pergi mana-mana pun memang kena cukai ni lah. Pergi KFC, McD semua kena. Cuma tak perasan je. Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang menetapkan kadar cukai tanah, maklumat dia, untuk perumahan. Ialah 40 sen bagi setiap meter persegi. Untuk pertanian 30 sen bagi setiap meter persegi. Dan 70 sen bagi tanah perindustrian. Jadi cukai tanah dia ada beza-beza. Untuk perumahan lain harga dia, untuk pertanian lain harga dia, untuk industri lain harga dia. Alright. Tapi kena atau tak kena lah. Yang pertama. Puan Haniza ada tanah. Didirikan rumahnya seluas 1860 meter persegi.
berapakah cukai tanah yang dikenakan? Okey. Tanah buat rumah. Rumah lah, kuning lah. Asal tak kuning senang nak rujuk. Okay, alright. So, kita guna maklumat tentang perumahan. Iaitu RM 40 sen. RM tak tulis tak apa, tak ada masalah. Darab dengan luasan tanah. Direct dia. Direct dengan 1860. Dah dapat jawapan. Okay, wajib tunjuk dan jawapan. Okay, 0.4 kali dengan 1860. RM744. Okay. Yang ini wajib tunjuk. Kalau tak tunjuk, hilang markah. Sebab dia ada 2 markah. Dan dia kata situ ialah hitung. Bila hitung ni, wajib ada at least 1 jalan kerja. Awak bagi jawapan sahaja, tak ada markah. Walaupun jawapan ni betul. Okay. Katakan awak tak buat ini. Awak tak buat ini. Okay. Awak tak buat yang ni. Awak terus bagi jawapan akhir saja. Gini. Awak akan dapat exam nanti. Jawapan ni betul. Tetapi tiada markah. Dapat markah DL saja. Iaitu dilihat. Kita tengok je. Tak boleh bagi markah. Sebab apa? Dari mana datang 744 ni? Okay. Jadi bila hitung, mesti ada at least 1 jalan kerja. Okay. Tak ada jalan kerja, automatik markah kosong. Walaupun betul jawapannya. Okay. Jadi jangan bazirkan markah lah. Atas sebab kita ambil mudah. Okay. Ini baru dapat markah. Okay. Kalau soalan kata nyatakan, tu tak perlu jalan kerja. Jawapan saja. Okay. Yang kedua. Encik Bernard ada sebuah kilang memproses kayu. Okey. Keluarnya ialah kilang. Dah tahu dah. Perindustrian. Okey. Tanahnya pula berkeluasan 50 kaki kali 150 kaki. Berapa? Hitung. Kali yang kerja. Cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Bernard. Tambahan lagi maklumat ni. Semasa membayar, dapat pula diskaun 5%. Okay. Dalam maklumat ni panjang. Ada lagi maklumat tambahan lagi. Okay, sudah berhati-hati. Okay. Ini soalan kebat lah. Okay. Dibagi maklumat kat sini. Dia kata 1 kaki mewakili 60 cm. Ini maklumat penting lah. Okay, alright. Tengok. Dia nak mudah. Mula-mula, kita cari dulu luas dalam meter. Sebab soalan kita dalam meter ni. Okay, so 50 kaki bersamaan dengan kaki. Bersamaan 50 darab dengan 0.6. Kita tukar kepada meter. Jadi dapatlah kat sini. 50 kali yang 0.6. Okay, dapatlah itu 30 meter. Itu untuk 50-nya. Yang kedua, yang 150 kaki pula, sama juga. Darabkan dengan 60. Okay, 150 dengan 60. Dia akan dapat kat situ. Okay, 150 dengan 0.6 ya. 0.6. Dia akan dapat 90 kaki. 0.6. 90 meter. Okay, ini adalah panjang dan lebar tanah milik Encik Bernard. Okay, so berapakah keluasan? Okay, keluasan tanah kilang dia ialah 30 darab dengan 90. Okay, dapatlah kat situ 2,700 kaki. Meter persegi. Persegi semua tak tulis tak apa, tak ada salah. Tak ada salah. Okay, so berapakah cukai yang dikenakan? Okay, cukai yang dikenakan, cukai tanah dikenakan ialah 2,700 darab dengan untuk tanah industri 1 meter 70 sen.
Darab 7%. Okey, dapatlah kat dia situ. 2,700 darab dengan 7%. Jadi 1890. Ini jumlah cukai tanah yang dia perlu bayar. Tetapi dia dapat diskaun. Di sini dapat diskaun. Okey, bila diskaun 5%, maka jumlah kena bayar. Jumlah kena bayar ialah 95% darab dengan yang dia patut kena bayar. Okey, 1890. Sebab apa 90% saja? Sebab 5% lagi diskaun. Okey, so hati-hati kat situ lah. So, darab 0.95 hanya perlu bayar 17 RM 1795 dan 50 sen. Okey, pandai semua. Okey. Alright, bagus. Okey, jawapan Danish Iskandar betul. Najwa Farhana pun betul. Bagus, tahniah. Okey, so pertukaran ini salah satu ini satu markah. Okey, salah satu bukan semua. Salah satu ini betul, satu markah. Ini yang pertama, pemarkahan dia. Okay, satu markah. Kemudian markah yang kedua, bila kita dapat keluasan persegi ni. Yang ketiga adalah kiraan cukai ni. Dan yang keempat adalah bahagian yang kena bayar last kali ni. Itu 4 markah. Okey. Sekolah mana tak tahu, pandai-pandai dia kan? Bagus ya mereka. Okey. Tapi ingat soalan trial negeri Selangor sangat sukar ya. Sebab kita awal. Okey, itu adalah beberapa contoh soalan-soalan yang mungkin menjadi soal dalam bahagian A. Okey, markah antara 2 sehingga 6 maksimum. Okey, kalaulah masuk bahagian B, markah antara 7 sehingga 12. Okey, contoh soalan. Encik Ken mempunyai pendapatan boleh kena cukai. Ini yang penting. Okey, dia tulis sudah boleh kena cukai. Maksudnya sudah ditolak dengan allowance. Okey, berikut adalah bayaran dia. Tahun tersebut dia potong kredit SP insurans 2750. Kita tentukan siap-siap. Yang ini ialah pelepasan. Okey. Pembelian majalah sukan adalah pelepasan. Derma semangan ialah pengecualian. Kita tulis siap senang. Okey. Kemudian semasa bersinggungan putusan cukai, dia merujuk berikut. Okey, individu, isteri 2 anak, semua ni. Okey. Kita masuk kat sini maklumat. Okey, yang ini pun sama juga. Pelepasan. Yang ini pun pelepasan. KWSP hadnya 7,000. Tapi yang dia belanja adalah 2750. Kita guna yang ini. RM 2750. Kita ambil nilai yang terendah. Okay. Pembelian majalah dalam kategori gaya hidup. Gaya hidup. Dan kita tengok, yang dia belanjakan lebih tinggi daripada had yang dibenarkan. Maka kita ambillah yang ini sebagai kiraan kita. Okay, 2850 dia belanja, tapi had yang dibenarkan setakat 2,5. So kita gunalah maklumat yang terendah tu. So berhati-hati kat part situ lah. Takut silap. Okay, so adakah anda faham berkenaan dengan pelepasan 11,000 untuk isteri 2 anak? Okay, apa maksud 11,000 untuk isteri 2 anak ni? Okay, apa yang awak faham kat sini? Okay, siapa boleh cerita? Apa maksud 11,500 tu? Ni soalan kebat. Perlembagaan. Tak berapa betul.
Saya tanya pelajar yang ada di bawah sekali. Zairul Azami. Boleh tak beritahu saya? Kawan-kawan lain, apa maksud 9,500 tu? Tak boleh. Vilionia Vanessa Ismail. Wih, nama apa ayah sebut. Apa maksud 9,500? Apa yang Vilionia Vanessa faham tentang 11,500 ni? Tak berapa faham. Tak berapa faham. Okey, tak apa. Rovika Rita? Siti Nur Hikmah. Anak murid saya bagus ni. Cikgu, Ya, saya. saya jawab. Okey, silakan. Pembelanjaan harian isteri dan anak. Okey, terima kasih kepada Nur Iznul Fatihah. Okey. Hampir belum tepat. Tapi hampir-hampir lah, boleh tu. Okey. Okey, 11,500 ni bermaksud ini adalah pelepasan untuk seorang isteri RM 4,000 dan 4,000 lah. Itu mula kita cek lah. Okey. Setulis elok sikit. Macam ni. Okey. Untuk seorang isteri, pelepasan dia adalah RM 4,000. Untuk seorang anak, pelepasan dia adalah RM 2,000. Okey. Jadi dia ada 2 orang anak. Jadi bermaksud dia potong RM 4,000 sepatutnya. Tapi dalam kes ni, dia dapat pelepasan berjumlah 11,500. Jadi di mana kenapa lebih 3,500? Ini jumlah ni adalah ini jumlahnya. Jumlah RM 8,000. Kenapa ada lebih 3,500 kat situ? Siapa boleh beritahu? Isteri kurang upaya. Ya? Isteri kurang upaya. Isteri kurang upaya, terbaik dan pandai. Okey. Kalau ada kes begini, ianya merujuk kepada adanya isteri atau anak yang kurang upaya. Itu maksudnya gitu. Kalau anak normal, RM2,000 seorang. Isteri RM4,000. Tapi kalau ada yang kurang upaya, isteri ke anak ke, dia kiraan lain. So boleh rujuk lah dalam jadual tu, dalam buku awak tu ada beritahu. Okay, alright. So tak nak betul ni. Cuma kat sini lah, kita kena ingat, kalau isteri dengan 2 anak, sepatutnya baru RM8,000. Kalau lebih tu, bermaksud ini adalah anak-anak atau isterinya ada yang kurang upaya, ataupun lagi satu, anak berusia lebih 18 tahun dan sedang belajar. Ini pun boleh masuk tak? Untuk anak yang sedang belajar, dia dapat potongan sebanyak RM8,000. Tapi dalam kes ni, untuk RM8,000 tu tak berapa tepat. Sebab kalau RM8,000, campur isi RM4,000, dah RM12,000. Dah lebih dah. Jadi yang paling tepat kali ialah, di sini adanya yang kurang upaya. Ini kalau satu lagi nota lah. Ini sebagai pengetahuan je lah, pengetahuan saja. Untuk anak yang bawah 18 tahun, setiap anak RM2,000. Kalau anak yang OKU, lebih lagi. Kalau anak lebih 18 tahun, belum berkahwin, RM2,000 juga. Tapi kalau yang dah 18 tahun, masih bekerja, masih belajar, RM8,000. Ada had-had dia. So untuk yang ini, jawapannya yang ni je. Yang saya boldkan ni. Cikgu. Saya. Maaf cikgu, kalau anak kurang upaya, berapa cikgu? Kalau tak silap saya, 2,500 kan 3,000. Tak apa ingat. Saya tak apa ingat. Bukan 6,000. Ya? Bukan 6,000 kah cikgu? Apa macam mana? Bukan 6,000 kah? Itulah saya kata saya tak ingat. Saya tak ingat.
Nanti saya cari, Terima jap. kasih. Saya cari ya. Sekejap saya cari. Ya. Percukaian, jap, saya cari. Okey, ada kat sini, saya cari kat sini ada. Dekat ada kat ujung ni. Saya lupa sini aja. Okey, sini. Okey, sini ya, anak. Saya besarkan sikit. Okey, ni. Okey, anak yang berusia kurang 18 tahun, 2000. Anak yang lebih 18 tahun, belum berkahwin dan belajar 2000 juga. Anak yang lebih 18 tahun, belum berkahwin tapi belajar dekat IPT, 8000. Ini kalau lebih 18 tahun dia hanya belajar biasa saja, 2000. Tapi kalau belajar dekat IPT dia ambil diploma ke atas, 8000. Ni. Okey, anak kurang payah 6000. Okey, kalau anak yang lebih itu lebih 18 tahun lebih 8000. Okey, suami isteri yang kurang upaya 3,500. Okey, ini maksudnya tadi. Okey, kalau isi 4,000, okey, anak 6,000. Okey, baru 10,000. Okey, kalau ini anak 6,000 campur 2,000. Sekejap ya. Okey, anak seorang OKU 6,000. Anak seorang normal 2,000. Isteri OKU. Okey, dapat 11,500. Okey, itu cerita dia. Ni just pengetahuan je lah ya. Okey, untuk soalan ini tadi. Okey, alright. Okey, untuk soalan tadi 11,500 ni merujuk kepada isinya OKU, anaknya seorang OKU dan seorang lagi normal. Tapi cukuplah. Okey, tapi cukup sekali kita terangkan dia ada isi dan anak yang OKU tu memadai lah. Okey, itu kita faham lah. Alright. Dikenakan kepada encik tahun tersebut. Okey, nak hitung. Mesti ada working. Kita hitung. Okey, cukai dikenakan. Untuk nak hitung cukai dikenakan, stepnya sama saja. Mula-mula, pendapatan bolehkan cukai. Okey, pendapatan bolehkan cukai. Jangan ada orang masuk. Okey, pendapatan boleh kena cukai. Atas kali tadi. 63400. Okey, taksi kena buat gini ya. Taksi kena gini. Yang penting nampak semua isi tu. Okey, kemudian tolak dengan pengecualian. Mulakan dengan pengecualian sebab dia sikit je. Okay, ada tak dia buat derma apa-apa? Di sini ada. Okey, dia ada buat derma RM105 sebulan. Kalau setahun, okey, kita boleh buat kat bawah ni lah. Okey, pengecualian dia ada bayar RM RM105 derma, darab dengan 12. Dengan 12, dia dapat dekat situ RM150 darab dengan 12. Okey, 1,800. Tolak ni dulu. RM 1,800. Okey. Nanti di hujung tak apa. Tak salah. Okey, tolak juga dengan pelepasan. Pelepasan. Okey, di mana dia ada apa benanya? Okey, yang pertama adalah individu. Diri sendirilah. Individu 9,000. RM tak terima tak apa. Isteri dan anak 11,500. Itu ada lagi kat sini kita ada maklumat kat sini iaitu KSP dan insurans. Okey, dan insurans. Okey, iaitu RM 2750. 2750 ataupun RM tak apa, tak salah. Dan juga adanya gaya hidup 250. 2500. Okey, kemudian tercampur semua tu.
Okay, buat satu sini ya. Okay, so ni 9,000 tambah 11,500 tambah 2,750 tambah dengan 2,500 dapat 25,750. Ini adalah jumlah pelepasan. Okay. Kita campur kali dengan atas tadi, pengecualian. Jumlah tolakannya ialah tak tepi ni. Okay, tambah dengan 1800. Jadi 27,550. Dan tolak pula gitu. Dengan atas kali. Yang ini. Okay. Yang ini tolak dengan yang ni. Okay, dapatlah kat situ. Jumlah pendapatan bercukai. Okay, jumlah pendapatan bercukai. Okay, tahun ni SPM trial insyaAllah Selangor mesti masuk ini soalan ni. Saya jangka. Okay, SPM saya jangka mesti masuk. Ada saya jangka akan masuk pengiraan cukai pendapatan individu. Okay, 63,400 tolak dengan 2,550 dapatlah 35,850. Okey, ini adalah jumlah pendapatan bercukai dia. Dah dapat begini, baru boleh rujuk jadual berwarna pink. Soalan minta kata, hitung cukai yang dikenakan. Dah dapat jumlah cukai, pendapatan cukai ni, baru boleh rujuk jadual. Okey, 35. 35 dalam kumpulan mana? Okey, mana jadual cukai? Ni. Part kedua ni. Saya pinjam jap ni. Sekejap, nak rujuk. Right. So dekat sini, kita nampak. Dah, Ain tak pin. Okey, saya nak rujuk, saya tarik sikit sini supaya rujukan kita senang. Okay, kita ambil yang ni. Alright. Banyak kan? Kita ambil ni. Okay, so dekat sini kita ambil yang tu. Okay, sama macam kes tadi. RM RM35,000 yang pertama. Automatik kena RM 600. Akhirnya lagi. Lagi sikit ke 8,550. RM 850 pula. Darabkan dengan 8%. Okay, dapat tambahan sebanyak RM 850 kali dengan 0.06 8 RM68. 68. Dapatlah jumlah cukai dikenakan. Okay, RM 668. Selesai. Okay, ini satu contoh cara kita boleh buat lah. Okay, ini saya buat satu gini ya. Okay, kita juga boleh buat gini. Sekaligus kita buat. Kita buat, okay, cukai dikenakan ni, kita terus buat ni. Okay, 63400 yang asal ni. Okay, tolak dengan 1850, tolak dengan individu 9,000, isteri anak-anak 9,500, KWSP 2750, gaya hidup 2050. Ni, kita boleh buat direct gini, tak ada salah. Okay, terus dapat RM 35,500. 35. Boleh buat begini. Okay, boleh buat begini. Buat begini pun dapat juga markah penuh, salah. Okey je. Okey, kalau kita buat gini, okey, yang ini satu markah. Markah sini. Okey, markah yang kedua dekat sini. Kat jumlah gaya hidup ni. Okey, yang ketiga dekat penentuan bercukai ni. Di sini yang ketiga. Sini ya. Ini penentuan ketiga. Okey, ni kat sini ya, yang ketiga kat sini ya. Gerak ni.
Ini yang ketiga. Okey. Yang keempat dekat sini. Kira semua ni. Yang pertama ni. Yang kelima kat sini. Yang keenam kat sini. Okay, kalau buat begini pun boleh juga. Kalau buat begini, terus dapat 3 markah. 3 markah. Okay, sini 2 markah, sini satu markah. Ni kalau buat, terus gini. Tak ada salah, okey je. Okay, dua-dua diterima. Lepas tu masuk part pengiraan ni lah. Part pengiraan ni, markah yang berikutnya. Boleh lah, faham lah? Okay, ini alternatif lah. Ini cara kedua lah. Sebabnya apa? Tidak ada format tertentu lah yang awak kena ikut betul. Tak ada. Okay, terpulang. Jadi ada semua maklumat tu, kita terima jawapan awak tu. Okay. Okay, tengok berikutnya. Encik Siva, seorang eksekutif, ada pendapatan tahunan berjumlah 27,500. Maklumatnya. Okey, dan dia ada beberapa jenis allowance RM200,400 sebulan. Okey, maklumat lagi. Dia juga ada pekerjaan sampingan sebagai coach kecergasan, komisen 1,500. Dia dah berkahwin dan ada 3 orang anak berusia 3 hingga 10 tahun. Ini antara maklumat-maklumat penting kita keluarkan. Okey, kemudian soalan pertama, Cik Siva ni dia yakin kena bayar cukai. Tetapi kawan dia kata, kau tak payah bayar cukai lah. Tak ada kena tindakan apa-apa pun dia kata. Okey, dia pujuk Cik Siva ni kata, jangan bayar cukai. Okay. So, kawan dia ni pujuk dia supaya jangan bayar cukai. Kan? Takkan ada tindakan dikenakan. Okay. So, nyatakan. Maksudnya tak boleh jalan kerja. Akta manakah dan hukuman yang boleh dikenakan terhadap kawan dia tu. Jika Cik Siva ikut nasihat kawan dia tu. Okay. Katakanlah Cik Siva tak bayar cukai tersebut. Dia ikut kawan dia tu. So, apakah hukuman yang boleh dikenakan kepada Cik Siva kalaulah tertangkap tak bayar cukai tu? First kali, apakah aktanya? Okey, apa kesalahan kat sini? Soalan ditanya ialah, soalan ini kata ialah hukuman kepada kawan Cik Siva tu. Okey, apa hukuman dia? Okey, apa kesalahannya? Okey. Kesalahan kat sini ialah mempengaruhilah, okey, atau membantulah, okey. Membantu mengelak membayar cukai. Okay, ini kesalahan yang dilakukan. Okay. Dia bantu kawan dia ni supaya jangan bayar cukai. Jadi ini adalah kesalahan dalam akta apa ni? Akta cukai jualan. Kali 53. Okay. Akta cukai jabatan ataupun akta 53. Section 114. Okey. Bagus. Okey, sectionnya adalah 114. Okey. Dan hukumannya apa? Nah. Hukumannya apa? Denda RM1,000 hingga RM 20,000. RM20,000. Okey. Dan ada dan lagi. Dan penalti. Berapa ratus? 300. 300%. Betul lah? 300%. Okey. Ni hukuman dia. Okey, alright. Ni kesalahan dia. Akta. Okey, tak payah tulis akta, tak perlu tulis akta cukai pendapatan 965, tak perlu. Cukup tulis sekadar akta 53. Mendai. Okey, untuk topik ini, untuk bab atau untuk part cukai pendapatan ni ada 4 kesalahan. Akta 553
Section 112 tidak membayar cukai. Okey. Yang kedua, Akta 53 Section 113 kurungan A kurungan 1 tidak lapor pendapatan sebenar. 113 kurungan A kurungan 2 kurungan 1 kurungan 2 B tidak melapor tanggungan yang betul. 114 membantu orang tidak bayar cukai. Ini penalti dia. Okey, alright. Okey, seterusnya. Cik Sibua ni je tak nak ikut dekat kawan dia. Ya, saya. Kalau lah hukuman tu saya letak penjara selama 3 tahun, bolehkah cikgu? Okey. Untuk hukumannya ni, dia tak ada hukuman penjara kan? Kalau Akta 53, 112, dia ada denda 1,000 ke 10,000 tak silap saya, atau penjara 6 bulan atau kedua kali. Tapi untuk yang ni saya kata saya tak ada penjara kan? Saya lupa. Ada cikgu, ada di penjara cikgu. Ada. Tidak melebihi 3 tahun. Okey, atau penjara. Saya lupa ni. Penjara tidak melebihi 3 tahun. Okey, so dia boleh kena denda ataupun kena penjara. Okey, ataupun kedua sekali. Tetapi dia ada juga dan penalti 300% daripada nilai cukai tekunan lapor. Okey, dah lah kena denda. Mungkin kena penjara. Kena pula penalti. Contoh katakanlah kalau dia ikut kalau cakap kawan ini, dia pun selamat. Tak payah bayar cukai 1,000 contohnya. Kena tangkap, kena denda, dah lah kena denda. Contoh katakan denda RM1,000. Kena penjara pula 3 bulan contohnya. Kena pula penalti. Elok bayar cukai RM1,000, dah kena bayar RM3,000. Sebab 300%. Jadi kalau boleh kenalah. Bayarlah cukai. Janganlah mengelak-ngelak. Janganlah menipu-nipu. Bahaya. Okey. Sambung lagi. Okey. Nak kira berapakah nilai X berapa nilai Y? Okey, X. Individu. Berapakah perlepasan untuk individu? Ini pengetahuan saja. Individu ialah sebanyak 900. 9,000. 9,000. Tercuai tu. Belona duduk mana? Sabah ya? Okay. Kemudian untuk isteri dan anak-anak pula. Tengok maklumat. Maklumat kata dia dah berkahwin dan 3 orang anak. Sudah berkahwin. Ada isteri lah. Isteri 4,000. Anak 3 orang. Setiap orang anak RM2,000. So RM10,000. Itu keadaannya. Kita anggaplah semua tu anak tu normal. Kecuali dia nyatakan tak normal, OKU, tu lain lah. Katalah ini saja. Dapat 2 markah. Nyatakan. Bila nyatakan, tidak perlu jalan kerja. Jawapan saja. Okey. Yang kedua, merujuk jadual cukai pendapatan. Hitung jumlah. Okey. Hitung. Ada working. Jumlah cukai pendapatan perlu dibayar. Okey. Sama kes macam yang tadi. Kita tarik dulu. Okay, saya keluarkan maklumat dulu. Kat sini saya nak rujuk. Okay. Pendapatan tahunan 1,750. Kita masuk kat mana? Pendapatan tahunan 127,500. Okay, kemudian dia ada allowance. Kata tolak. Allowance tak kena cukai. Tolak allowance. Okay, allowance dia ada sebanyak RM 2,400 sebulan. Okay, so allowance RM
2,400 sebulan darab dengan setahun. 12. 12 bulan. So, 2,400 darab dengan 12, 28,800. Okay, pendapatan tahunan ni, dia termasuk dengan allowance lah ni. So, kena kenal lah buang. Okay, so, dapatlah pendapatan boleh kena cukai. Ini pendapatan boleh kena cukai. Sebut kat setelah besar. Okay, iaitu sebanyak RM 127,500 tolak dengan 28,800 98,700. Okay, bagus. 28,700. Okay, dah dapat yang ini, tolak pula dengan pengecualian. Okay, pengecualian. Okay, ada tak derma dan sumbangan? Kita tengok sini. Okay, dia ada membuat derma sebanyak RM250. Okay, tolaklah. Okay, ada buat derma RM250. Okay, tolakkan. RM 250. Okay. Ini salah satu sini. Okay, tolak ni. Baki tinggal, ini kita buat gini pula. Okay, tak ada masalah. Buat sana pun, dia tidak ada format tentu. Okay, ini kan tinggal lagi baki sebanyak RM. Okay, tolak 50. 250. 98,450. Okay, tolak lagi. Dengan pelepasan pula. Okay, ada di sini. Okay. Pelepasan pula. Okay. Kena senaraikanlah apa dia. Okay, iaitu individu. Okay, diri sendiri 9,000. Okay, anak isteri. Isteri dan anak. Okay, 10,000. Okay, apa lagi dia ada kat sini? Tengok sini ya. K2SP. Had 7,000. Tapi dia bayar 8,750 lebih. Bila lebih kita ambil yang ni lah. Okay, ini dengan ini. Ambil yang ni. Sebab kita ambil yang lebih. Kita ambil yang ni ya. So kita ambil 7,000. Okay, so insurance. SP dan insurance 7,000. Sebab apa? Sebab yang had tu lebih tinggi. Insurance. RM 7,000. Okay, berikutnya. Gaya hidup. Mesti ada ni, gaya hidup. Okay, sini gaya hidup. Sorry, kita ambil rawatan dulu. Satu. Okay. Rawatan 1,350. Okay, yang hadnya 3,000. So, kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang ni. Sebab itu kurang. Okay, 1,500. Untuk rawatan kesihatan. Rawatan kesihatan. Kesihatan. Okay, RM 1,350. Okay, baru gaya hidup. Gaya hidup, tengok kat sini. Yang dibelanjakan 800. Had 3,000, had 2,500. So, ambillah yang ni. 800 saja. Sikit dia beli barang. Okay, had 800. Okay, so 800 kita ambil. 800. So, jumlah kat sini tolakkan. Okay, RM 9,000. Okay. Tambah dengan 10,000. Tambah dengan 7,000. Tambah dengan 1,350. Tambah dengan 800. So, 28,150. Okey, tolaklah dengan 98 di atas tu. Okey, maka dapatlah pendapatan bercukai. Okey, sejumlah RM 98,450. So, RM70,300. Itu adalah pendapatan bercukai. Okey, Najwa masih betul lagi ya, bagus. Okey, dah sampai sini, barulah boleh rujuk jadual warna pink. Okey, 70,500. Kumpulan mana? Tengok kat ujung ni ya.
Okay, saya ambil ni. 7,500. Kat sini, copy paste. Okay, ambil yang ni. Kumpulan yang ni. Letak kat sini. Senang saya nak rujuk. Mana dia? Okey, kat sini. Lama. Kat sini. Okay, saya rujuk sini. Okay, so. Sama cara. RM 70,000 pertama. Atau kena RM 4,600. Ini namanya cukai dasar. Okey, kemudian bakinya lagi RM 300 darabkan dengan 21%. Darab dengan 21%. Tambah lagi sebanyak RM 300 kali dengan 21,0.1 RM63. Sikit ya. So dapatlah tu jumlah cukai dikenakan. RM 4663. Lepas tu soalan minta kata apa tadi? Soalan minta hitung jumlah sekali yang perlu dibayar. Okey. Ada tak PCB? Tak ada. So itu saja. Oh, lupa tertinggal sini tu ke? Aduh. Dia ada ni. Dia ada commission sebulan. Tertinggal. Okey, yang ni gaji dia, gaji tahunan dia saja ni. Tertinggal lah, ketinggal. Okey, so tambah lagi kat sini. Setiap bulan dia ada jadi coach kesihatan, commission 1,500. Ada 12. Tinggal lah, tertinggal. Maksud saya perasan tadi. Okey, ditambah 6,000 lagi ya. Jadi pendapatan jadi 127,500. Hanya tambah dengan 1,500 darab 12. 145 lah. 5,500. Okey, tolak dengan allowance 28,800. 116. Okey, silap tadi ya. 116,700. Balik. Tolak derma 250. 116,450. Tolak pula lagi kat sini, tertinggal situ tadi. Okey, tolak dengan 28, 150, 88, 300. Okey, so baki ni. Okey, tolak dengan 70,000 yang pertama. Okey, baki lagi 18,300. Okey, tertinggal saja ya. 0,1. Jadi lagi RM 3843 campur 400. Cukai yang kena bayar sebanyak RM 8,443 ringgit. Itu kira akhir sekali. Okey. Setakat tu boleh ikut, boleh faham? Cikgu. Boleh cikgu. Ya, saya. Yang 8,343. 3 tu tadi cukai apa cikgu? Yang mana? Yang 3,843 tu cukai apa cikgu? Yang ni? Ya. Okey, yang ini adalah yang baki ya. Okey, pertanyaan bercukai dia 88,300. 70,000 yang pertama automatik kena ni. Bakinya lagi iaitu 88,300 tolak 70,000. Dapat baki yang ni. Yang ini ni kita darabkan dengan 21% sini. Nanti dapat 3,843. Okay, thank you cikgu. Alright, okay. Okay, seterusnya kita juga bila dah bekerja nanti, contoh katakan saya kerja, isteri saya kerja. Kami boleh bayar cukai asing-asing. Saya isi borang sendiri, dia isi borang sendiri. Tapi boleh juga isi sama-sama. Tapi rugi. Sebabnya ialah
Kenapa? Sebab bila kita isi bola bersama ni, ada beberapa tolakan yang kita tak boleh buat. Okay, tengok contoh. Soalan ni just pengetahuan. Dijangka tak keluar dalam exam nanti. Sebab apa? Sebab dia kerja lebih panjang lah. Okay, contoh. Encik Zulkifli dan isteri dia. Ini Encik Zulkifli punya maklumat. Ini isteri dia. Okay, kalaulah mereka bayar asing-asing dan sama-sama. Tengok. Soalan kata, hitung perbezaan bayaran cukai pendapatan jika membayar bersama ataupun berasing. Okay, ada perbezaan. Banyaklah perbezaan dia. Okay, kita tengok. Okay, sebut satu-satu. Saya buat kat sini, maklumat. Okay, kemudian ini bersama, sendiri. Okay, sebab ini. Ini sebab kalau asing-asing. Ini Zulkifli. Ini isteri. Ini kalau bersama. Perlu kita tengok okay, dari segi pendapatan tahunan dia. Pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan. Tengok sini ya. Encik Zulkifli, pendapatan tahunan dia adalah 9895,850. Isteri dia 764525. Kalau okey, bila ada lagi tak ada. Okey. Dia ada juga bonus allowance. Ni bonus dapat dikira pendapatan juga ni. Okey, saya letak sini dulu lah. Senang ujuk. Okey. So tambah dengan bonus. Itu, tambah bonus. Okey, 2450. Dan tak termasuk allowance. Allowance kena buang. Allowance kena buang sebab allowance ni adalah dia kena cukai. Okey, tolak dengan 21600. Ini nak cari pendapatan boleh kena cukai. Macam itu dulu. Boleh kena cukai Okay, so isi dia pula tolak dengan 15,000. Okay, itu ada satu sini tengok check Alright. Okay, kat sini kalau kita buat ni, jadi Cik Zulkifli ni tinggal berapa lagi? Okay, 98500 lah. 95850. Okay, tolak dengan tambah dengan 3,700 bonus. Tolak dengan 1,500 bonus. Allowance. So, RM77,950. Inilah pendapatan boleh kena cukai dia. Isi dia pula 76,425 tambah 2450 tolak 15,000 RM63,875. Kalau buat bersama-sama, Encik Zulkifli boleh kena cukai 77,950. Isteri 63,875. Jumlah tambah dengan 77,950 14,825. Ini kalau buat bersama. Okey, yang kedua, tolak pengecualian. Pengecualian, okey. Zulkifli derma 2,5. Okey, tolaklah 2,5, RM 2,5. Isteri 1,500. Jumlah RM 4,000. Kalau bersama. Okey, tolak lagi. Pelepasan. Okey, kalau pelepasan, kalau isi seorang, tolak 9,000. Tolak 9,000. Di sini tak boleh tolak 18,000. Sebab had maksima untuk setiap orang hanya 9,000 saja. Itu perbezaan yang pertama. Perugian pertama lah. Di sini dah rugi 9,000. Okay, alright. Kita pergi yang kedua pula. Pelepasan ini individu ya. Yang pertama individu. Individu.
Satu titik dah rugi banyak dia dah. Okay, yang kedua, isteri dan juga anak-anak. Dalam ni dia ada betul tak? Dia ada ni dia ada isteri dan anak-anak. Okey. 8,000. Okey. Untuk cukai isteri ataupun suami hanya akan boleh tolak cukai kalau mereka tidak bekerja. Okey, tapi kalau bekerja tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi kat sini dua-dua orang bekerja ni. Jadi untuk suami isteri dah memang tak dapat lah. Dia ada 4 orang anak. Dia 4 orang anak bermaksud boleh tolak cukai RM8,000. 4 orang. 4 orang, 4,000 lah gitu. Okey. Dia kata kat sini, jika buat asing pelepasan anak-anak diberi kepada Encik Zulkifli. Jadi Encik Zulkifli ni untuk anak-anak boleh tolak sebanyak RM8,000. Sebab anak ada 4 orang. Isteri, suami tak dapat tolak. Sebab apa? Sebab dia orang bekerja. Okey, isteri tak boleh tolak. Kalau bersama, RM8,000 jugalah. Okey. Tolak lagi apa lagi? Insurans dan QSP. Okey. Kalau berasing, Cik Zulkifli potong sebanyak 4,650. Boleh tolak. Untuk isteri dia pula, 2580. Okay. Kalau campur, 4650 tambah 2580, jumlah 7230. Okey, had dibenarkan 7,000 saja. So, setakat boleh claim kat sini kalau buat bersama-sama, 7,000 saja. Dah sini rugi lagi. Kalau buat asing-asing boleh kutip RM7,230. RM. Ini kerugian kedua lah. Okey. Seterusnya, ada lagi. Perubatan. Had 3,000 Okey, perubatan. Okay, Encik Zulkifli sahaja. Ini. Untuk isteri dia, RM750. Okay, RM RM750. Okay, kalau campur dua-dua ni masih boleh claim lagi lah. Claim full lah. Okay, RM 1950. Sebab had 3,000. Okay, lain lagi habis dah. Tak ada apa dah. Okay, tak ada apa dah. Alright. So, tolak punya tolak kat sini. Okay, ini yang bertolak lah. Kita akan tolak. Okay, jadi kat sini, tengok. Okay, pendapatan bercukai. Okay, kat sini, 7, kalau bayar seorang-seorang, 7,950 tolak dengan 2,500 derma, tolak 9,000 sendiri, tolak 8,000 anak, tolak 4,650 insurans, dan tolak dengan 1,200 perubatan, tinggal lagi RM 52,600. Isteri pula 63,875 tolak 1,500 derma, 9,000 diri sendiri, anak tak ada, 2,580 untuk insurans, 750 untuk perubatan. RM 52,375. Okey, kalau buat bersama-sama 141,825 tolak 4,000 derma, 9,000 diri, 8,000 anak, 7,000 insurans dan juga perubatan 1950. Okey, 1950 sikit ya. Jadi tinggal RM
111875. Okey. Kira cukai yang dikenakan. Okey, untuk Encik Zulkifli 520 ni kumpulan mana? Saya tarik sekejap. Nak rujuk sekejap. Ya. Okey, untuk Cik Zulkifli kalau bayar asasing ni okey, dia 52,000. Okey, dalam kumpulan yang ni. Yang ni 50,000 pertama. Okey. Kita kira ya. Cukai dikenakan. Cukai dikenakan. Okey. RM 50,000 pertama. Automatik kena RM 1,800. Okey, bakinya RM 2600 darab dengan 14%. Okey, 14%. Okey, jadi tambahan lagi sebanyak 2600 darab dengan 14%, 364. Okey, jumlah cukai dikenakan RM campur 1,800 2164. Okay, ini jumlah cukai yang Encik Zul kena bayar kalau bayar asing-asing. Isi dia pula sama juga 50,000 yang pertama. Okay, kena bayar 1,800. Okay, baki lagi RM 2375 darab dengan 14%. Okay, tambahan lagi sebanyak 2375 dengan 14%, 332.5%. Jadi dia kena bayar sebanyak RM, jumlah akhir ya. Okay, RM 1800 tambah dengan 33250, 2132. 5%. Okey, kalau bayar bersama-sama tinggi ni Okey, tinggi. Jadi dalam kumpulannya ni 100,000 ni. Kumpulan ni 100,000 yang pertama automatik 1,900. Okey, itu kiraannya. RM 100,000 pertama automatik kena RM 10,900. Baki lagi RM 11,875 darab dengan okey, untuk yang 1,000 yang berikutnya ni darab dengan 24%. Okey, so tambahan lagi sebanyak 11,875 kali dengan 0.21 24 2850. Okay, jadi jumlah cukai kena bayar 10,100 tambah dengan tu 13,750. Okey, alright. Kita tengok kat sini perbezaan dia. Okey, tengok perbezaan dia. Kalau bayar asing-asing okey, kalau bayar asing-asing, Encik Zul hanya bayar 2164. Isteri bayar 2132 5%. Tapi kalau bayar bersama-sama kena bayar RM13,750. Jadi berapa perbezaan dia? Perbezaan dia tengok. Kalau bayar bersama-sama RM 13,750, tolak yang pakai bahasa sendiri 2164, isteri 2132 5%. Jadi perbezaan sebenarnya bayar lebih lagi sebanyak 2164 tolak dengan 2132 5%, RM9,453.5%. Okey, betapa ruginya kalau bayar secara bersama-sama. Okey, itu dia. Kelebihan bayar bersama ni ialah seorang je buat kerja. Tapi
keburukannya, cukai kena bayar lebih tinggi. Ni pilihlah. Nak pilih isi borang seorang-seorang, bayar sikit saja, ataupun nak bayar sekaligus sama-sama, bayar banyak. Pilihlah mana nak. Okay, alright. Okay. Boleh sambung ni tak? Okey, sekarang kita tinggal lagi untuk pengiraan cukai kenderaan. Okey, cukai kenderaan. Kemudian cukai pintu. Okey, dan juga cukai SST. Kita boleh kira lagi. Okey. Ya, ini kita akan sambung kelas akan datang lah kot ya. InsyaAllah saya akan cuba cari masa kosong lagi. Okey. Boleh masuk. Ataupun awak boleh cuba buat dulu. Okey. Kemudian dalam 1-2 hari lagi saya akan masukkan jawapan dia. Boleh semak. Okey. Untuk jawapan kat atas ni nanti saya akan share dalam grup lah. Okey, supaya awak dapat balik buat rujukan dia. Okey. Alright. So ada tanya apa-apa untuk malam ni lagi dulu? Tak ada. Sebelum kita berhenti, ada apa-nya? Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, okey, saya akan bahan nanti untuk awak. So, terima kasih banyak-banyak. Jumpa kita akan datang. Okey, selamat belajar. Bersedia untuk melatih trial SPM. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. 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 Sama. Okey, nanti saya sharekan recording. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.